Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji-pujian, sanjungan kemuliaan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabat beliau dan umat akhir zaman. Duyufur Rahman, tetamu Allah yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita bertemu dalam khusus umrah yang diadakan oleh Shukran Travels. Saya mewakili Shukran Travels ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas memilih Shukran Travels buat umrah antum sekalian yang akan datang, insya-Allah. Khusus hari ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Ustaz Faizuddin yang menggantikan Ustaz Mazri Masripan sebagai Ketua Manasik Haji dan Umrah Shukran Travels. Dan selepas khusus umrah akan diadakan sesi informasi dan soal jawab. Yang berbahagia Tuan Haji Ismail Sapari selaku CEO Shukran Travels, insya-Allah. Dan akhir sekali, untuk kaum hawa, sedikit taklimat oleh Haji Fauzal Jaafar mengenai hal ikhwal wanita. Dan insya-Allah tanpa membuang masa, saya berikan laluan untuk Ustaz Faizuddin. Ustaz, dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kita rafakkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar Allah menyampaikan selawat dan salamnya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memperjuangkan keringat darah dan tetesan air mata untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, awliya, syuhada dan salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat mereka dan semoga Allah menggolongkan kita bersama mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuk jalan mereka ke arah kita, insya-Allah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Pada tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ribuan terima kasih kepada semua sebab luangkan masa untuk hadir pada pagi yang mulia ini. Terutamanya buat Shukran Travel kerana jemput last minute juga untuk naik atas stage ni. Jadi Alhamdulillah, alhamdulillah. Khabar semua sihat? Sarapan dah? Belum? Kita boleh feedback pada Encik Ismail lah. Sarapan dulu baru kita buat kelas. Dan insya-Allah pada pagi ini kita dalam sampai waktu zuhur itu, kita akan kupaskan tentang isu ataupun yang kita panggil sebagai manasik ataupun atur cara dan tata cara, guideline untuk melakukan dan melaksanakan umrah, yakni menuju ke Baitullahil Haram. Siapa dekat sini pertama kali buat umrah? Sama juga. Dalam 1/3 daripada jemaah ni akan melakukan umrah buat pertama kali. Siapa yang kali kedua? Yang lain ni dah kali ke-10 ni. Alhamdulillah. Jadi rata-rata daripada kita dekat sini ni dah ada pengalaman untuk melakukan umrah, kan? Tapi ada kalanya umrah, selalunya umrah yang pertama tu kita buat acuh tak acuh sangat, kan? Kita dah balik Singapura, kita rasa alamak kalau lah boleh patah balik, kan? Pergi kali kedua, alamak kalau lah boleh patah balik. Kali ketiga pun kalau lah boleh patah balik. Ini semua adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim AS, bila mana Nabi Ibrahim mendoakan agar umat
Islam ini, umat manusia ini diberikan cinta untuk sentiasa patah balik ke umrah. Tadi kalau patah balik tu sebab terlupa nak beli abaya ataupun jubah, memang bukanlah. Tapi patah balik dekat sini maknanya kita rindukan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rindukan kurma ataupun apa tau. Jadi insya-Allah pagi ini kita mulakan dengan definisi umrah. Umrah daripada segi bahasa ianya bermakna ziarah. Dulu masyarakat Arab Jahiliyah mereka namakan menziarahi antara satu sama lain ataupun ziarahi ke satu tempat yang jauh, mereka menamakan sebagai umrah. Datang Islam, Islam mengambil istilah umrah itu dan menggunakan pakai untuk dan meletakkan ia dalam syarak kita, dalam agama kita. Maka umrah ini dijadikan daripada maksud syaraknya adalah pergi ke Baitullahil Haram pada bukan waktu haji untuk menunaikan ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini makna umrah daripada segi bahasanya, daripada segi syarat, daripada segi agamanya. Kalau solat, makna solat dalam segi agamanya apa? Solat ini adalah satu perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan ditutup dengan syarat. Jadi umrah pula ianya adalah satu perjalanan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala selain pada waktu haji dengan niat untuk melakukan ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi ini kita mesti jelas umrah itu apa daripada segi bahasa dan juga istilah. Maknanya siapa yang pergi ke Baitullahil Haram dengan niat yang lain dan buat benda lain, kan? Ada orang dia pergi umrah tapi dia malas nak buat umrah, kan? Dia malas nak solat dekat Baitullahil Haram, dia malas nak buat ni, nak buat tu, kan? Sebab dia dah terbiasa dengan perbuatan dan rutin hariannya dekat Singapura. Lagi satu hari pun dia relax je. Nak ziarah ni pun dia, alamak apa rukun umrah semua dia tak belajar lagi, kan? Maknanya sia-sialah dia punya perjalanan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, Allah sebut wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadat haji dan umrah kerana Allah. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadat yang kita lakukan ini semuanya haruslah dan wajib berpaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada ayat ini juga sebagian ulama mengambil kesimpulan bahawasanya melakukan ibadah haji dan ibadat umrah adalah satu kewajipan. Contohnya mazhab Hanafi, mereka menyatakan melakukan umrah setahun seumur hidup sekali itu pun sudah menjadi satu kewajipan. Tapi dalam kita mazhab Syafi'i, kita menyatakan bahawasanya umrah ini hukumnya sunnah. Tapi kalau duit dalam bank account tu dah banyak, tak buat umrah juga, itu memanglah, ya? Jadi ianya menjadi kewajipan, ianya menjadi satu seruan daripada Allah untuk kita menunaikan haji dan juga umrah. Maknanya apa yang kita buat ini, apa yang kita bakal laksanakan ini adalah satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Terima kasih banyak. Daripada dalil sunnahnya pula, Nabi SAW menyatakan dalam satu hadisnya, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah ke satu umrah yang lain adalah satu kaffarah. Kaffarah ini maknanya apa? Penghapus dosa. Ya, dia macam dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, daripada satu solat ke satu solat yang lain, daripada satu Ramadan ke satu Ramadan yang lain adalah kaffarah di antara tengah-tengahnya. Ya. Tapi para ulama menyatakan maknanya kita ni umrah tiap bulan lah, ya. Tiap bulan cuci dosa. Sebagian ulama menyatakan, dan kebanyakan ulama menyatakan umrah ke umrah ini jaraknya kalau boleh kita hadkan 5 tahun, ya, 5 tahun. Sebab apa? Kalau setahun tu takut nanti rasa bosan atau rasa dah terbiasa. Setahun tu takut kalau kita ni dia dah relax. Maknanya hati kita ni takut dari panggilan dia dah tak kuat sangat, kan? Ataupun dia boleh jadi satu pembaziran sebab keluarga kita mungkin ada yang memerlukan duit itu contohnya.
Kan? Anak-anak yatim tak dijaga. Allah sebut dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kau tak tengok ke wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mendustakan agama mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka-mereka ini telah meninggalkan anak-anak yatim, membiarkan mereka tak terjaga. Jadi konsep agama ni kita mesti jelas. Sebab para ulama meletakkan daripada satu umrah ke umrah yang lain, kalau boleh kita jarakkan 5 tahun. Kalau setahun pun boleh lah, tak kisah. Cuma lebih afdal jarakkan jauh sikit. Jelas? Sebab datuk-datuk, datin-datin dekat Malaysia tu, ataupun selebriti dekat Malaysia, ataupun Singapura ni, wallah alam ada tak, cara mereka membersihkan nama mereka, kan? Dah lah kontroversi namanya daripada bulan 1 sampai bulan 11. Asyik ada gosip, asyik ada apa? Kontroversi je, kan? Masuk bulan 12 dia buat umrah. Dah songlap duit orang, kebas duit orang, masuk bulan 12, ini kafarah saya. Boleh ke macam tu? Boleh. Tiap tahun dia buat umrah untuk bersihkan nama dia. Dan kita pula tengok, oh Masya Allah, bagus dia dah taubat. Masuk bulan 1, ada lagi kontroversi baru pasal orang ni. Masuk sekali dengan sajat semua buat umrah. Yang tak kenal sajat tak apalah. Jadi sajat dia kata, oh saya buat umrah, saya macam ni, Allah terima. Tak. Dia tak macam tu. Abu Jahal pun Allah biarkan dekat Mekah. Ada pula kata, Ustaz, saya pergi Mekah, saya takut kalau saya tak dapat Kaabah. Pernah dengar? Saya ni jahat, Ustaz, takut Kaabah ni dihijabkan daripada mata saya. Jangan takut. Abu Jahal, Abu Lahab tu, yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, pun boleh nampak Kaabah. Ini kan pula kita ni yang insya-Allah jahatnya sikit-sikit lah. Jadi jangan takut tak nampak Kaabah. Kalau tak nampak tu mungkin semata tertinggal ke hotel lah. Umrah ini dia bergantung kepada kemampuan kita. Nombor satu, kemampuan seperti sihat tubuh badan ataupun kemampuan kewangan. Macam haji juga, haji ini diwajibkan bagi mereka yang ada kemampuan. Umrah wajib kalau ada kemampuan, sunat kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, kita tak payah nak berhutang untuk menunaikan umrah. Tuhan ini boleh dijumpa bukan hanya di Kaabah, bahkan Tuhan ini boleh dijumpa melalui keluarga kita juga. Contohnya memberi makan pada isteri, melayani suami dan sebagainya. Kemampuan tidak langsung seperti mewakilkan orang lain untuk melakukan umrah bagi kita. Kalau badan tak sihat, kita boleh upah orang untuk melakukan umrah bagi kita. Hukum umrah ni kita dah bincang sebelum ni, kan? Tak payah panjangkan, masuk dalam adab-adab umrah. Nombor satu, apabila hendak melakukan umrah, wajib niat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertahu bahawasanya siapa yang buat ibadat bukan kerana Allah, untuk tunjuk-tunjuk pada orang lain, maka ibadatnya bukan hanya tertolak, dia juga berdosa kerana riak dan juga takabur. Apa contoh buat umrah bukan kerana Allah? Jadi contoh yang saya bawa tadi lah, untuk bersihkan namanya, daripada segala kontroversi, dia buat umrah. Contoh lain ada? Kalau saya ambil gambar masuk post kat Facebook, saya buat umrah boleh tak? Boleh? Dia bergantung lah. Tengok kita punya tulisan tu macam mana, dan gambar kita ni macam mana. Kalau gambar kita ni kita ambil depan sejadah, itu memang Tapi kalau gambar kita ni, gambarnya belakangnya gambar Kaabah, dan kemudian ni pakaian kita ni pun semasa bukan ihram contohnya, ataupun dalam ihram contohnya, tapi kita nak kongsi dekat saudara mara kita, itu dibolehkan. Jadi kalau niat kita ni untuk tunjuk-tunjuk tentang kekayaan kita, maka ini termasuk dalam hal-hal yang dilakukan bukan kerana Allah. Nombor dua, hindarkan niat untuk mendapatkan kepentingan dunia, berbangga-bangga dan riak. Ini sama dengan benda satu lah.
Nombor 3, bertaubat daripada dosa dan maksiat serta menyesali daripada dosa-dosa yang kita pernah buat dan berazam untuk tidak mengulanginya. Ya. Selalunya umrah ni orang yang lazimnya saya dengar, orang pergi umrah, balik umrah, dia tinggalkan beberapa tabiat-tabiat ni yang buruk. Contohnya dia mengata orang, contohnya dia mengisap rokok, contoh, dan banyak contoh-contoh yang lain yang mana dia ambil 10-14 hari itu masa dia buat umrah sebagai satu disiplin untuknya untuk tinggalkan tabiat-tabiat yang buruk. Jadi kalau kita ada tabiat-tabiat yang buruk, kita ambil peluang menunaikan umrah ini untuk meninggalkan tabiat-tabiat itu selama 14 hari, balik kita tinggalkan terus. Ya? Jadi kita berazam sama-sama insya-Allah untuk memperbaharui taubat kita dan azam kita kerana Allah semasa kita melakukan umrah nanti. Ya? Pilih harta untuk umrah daripada hasil yang baik dan halal. Maknanya tak boleh kebas duit orang. Tak boleh kebas duit orang untuk umrah. Macam Robin Hood, ambil duit orang dia sedekah pada orang lain. Tak boleh. Ya. Ataupun kita ambil nombor 5, menjauhi perbuatan maksiat, jangan menyakiti seseorang dengan percakapan dan perbuatan. Ini ada dalilnya dalam Quran yang mana Allah sebut wa fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, kamu tak boleh mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, tak boleh nak berjidal dan tak boleh nak buat kemaksiatan semasa melakukan haji. Dan para ulama menyatakan ini juga dipakai dalam kita mana kita melakukan umrah. Tak boleh juga berdebat. Berdebat maknanya bergaduh, berjidal. Ya. Macam nak makan mana, masa ihram ni kita gaduh, antara suami isteri gaduh, tak boleh. Ya. Jadi elakkan perbalahan. Kalau nak gaduh, gaduh bila? Balik nanti gaduh. Jangan. Sekarang kita gaduh boleh, jangan gaduh. Kalau tak pun balik baru kita gaduh. Tapi kalau tak gaduh tu lebih afdal lah. Yang pula balik kita bertumbuk. Menjaga semua kewajipan umrah dan yang utama seperti melakukan solat jemaah pada waktunya. Tuan-tuan, ada orang yang buat umrah, tapi apa yang dia nampak daripada umrahnya hanya rutin perbuatan umrah sahaja dan dia tak dapat lebih daripada itu. Ya. Ada orang dia berlumba-lumba umrah siapa paling banyak. Contoh, awak dah buat berapa umrah? Saya buat 3 umrah. Oh, saya dah buat 4. Ya. Awak dah buat berapa umrah? Saya dah buat 5. Oh, saya dah buat 7. Penat dah. Ya. Ini tak boleh. Ya. Nanti insya-Allah kita bincang umrah ni berapa banyak kali kita nak buat kat sana. Ya. Ada orang kata buat 7 kali dia dapat pahala haji. Betul ke? Ya. Jadi insya-Allah kita bincang hukum fikah daripada isu ni. Nombor 8, buat umrah berpesanlah kepada keluarganya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tinggalkan anak-anak, tinggalkan isteri, tinggalkan suami, ingatkan mereka agar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya pada mereka yang dah berkahwin, ingatkan pasangan kita. Kalau kita tinggalkan mereka ni, ingatkan mereka untuk takwa kepada Allah. Tapi jangan pula kita yang tersadai pergi umrah tak balik. Kan? Maknanya apa, dia singgah tempat lain. Kan? Dah jumpa Mina Arab mana, dia kahwin kat sana, tak balik Singapura. Kat Singapura kita kata takwa pada Allah, kita pula tak balik. Jadi hal-hal seperti ini kita mesti jaga. Kan? Yang tinggalkan anak-anak, kita boleh tulis wasiat. Khususnya mereka yang menunaikan haji, pakcik-pakcik, makcik-makcik selalu tinggalkan wasiat. Wasiat ni bukan wasiat duit je. Wasiat ni termasuklah anak-anak, kalau bapak mati nanti jagalah ini. Kan? Takut apa-apa jadi kat kita tinggalkan wasiat sebab kita akan pergi bercuti pada waktu yang lama. Syarat umrah dia mestilah beragama Islam. Mestilah berakal, baligh, merdeka, kan, bukan hamba, perjalanan yang selamat dan mampu daripada sudut jasmaninya, rohaninya dan kewangannya. Ini 6 syarat untuk kita penuhi kalau kita nak menunaikan umrah. Maknanya kalau tak Islam tak boleh buat umrah,
kalau tak berakal, maknanya akal kita pun something wrong. Boleh tak buat umrah? Boleh, tapi dia taklah menjadi satu kewajipan untuknya menunaikan umrah, ataupun syarat sunat dia tak ditepati. Kan? Balik budak-budak boleh buat umrah? Boleh, tapi kewajipan atau sunnahnya tak dikenakan ke atas mereka. Jadi hal-hal seperti ini kita jelas dalam syarat umrah. Syarat bagi wanita pula, dia mestilah bersama suaminya atau mahramnya melalui nasab ataupun selainnya. Ini macam juga kita pergi bermusafir. Jangan ingat umrah saja kena ada mahram. Pergi KL pun kena ada mahram. Pergi Selangor, pergi Germany, pergi London pun kena ada mahram. Jadi umrah ni dia ambil isu mahram ini daripada adab kita ni melakukan perjalanan. Tapi of course sebagian ulama menyatakan tak perlu ada mahram pun tak apa. Jangan pula kita ambil orang lain sebagai mahram kat sana lah. Lagi Saudi government sekarang dah perempuan dah boleh pergi tak ada mahram dah, betul tak? Sekarang ni tak payah travel agent pun boleh pergi seorang. Cuma selamat tak selamat je lah. Bukan dalam iddah talak ataupun kematian suami. Iddah ni apa? Waktu berkabung. Bagi yang kematian suaminya 4 bulan 10 hari itu tak? 4 bulan 10 hari. Betul tak Ustaz? 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa 'ashra. Betul? Allah sebutkan walladzina yatawaffawna minkum azwajan yatarabbas bihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari, dan iddah bagi orang yang diceraikan 3 bulan. Maka dalam iddah ini kita mesti of course tak boleh melencong ke mana-mana. Syarat sah umrah adalah Islam memayyiz berihram di miqat, menyempurnakan semua rukun. 4 benda ni kita mesti tepat dan laksanakan semasa kita melakukan ihram. Kalau satu kita tinggalkan, maka syaratnya tak sempurna. Ihram di miqat. Apa makna ihram di miqat? Kita ihram di miqat ini bagi kaum lelaki dan wanita dua-dua ada persamaan dalam satu perkara, yakni dia ni mesti menjatuhkan niat dalam untuk menunaikan ihram sebelum sampai miqat ataupun semasa di miqat. Terlepas niat dah lepas miqat, baru teringat aku ni belum jatuhkan niat, maka dia kena patah balik. Ataupun kalau dia tak nak patah balik, dia kena bayar denda bagi menghapuskan kesalahan tersebut. Tapi kita ni rata-ratanya niat ini, kata para ulama, niat ini cukup dengan kita ni sedar apa yang kita nak buat. Maknanya kita dah pakai baju tu semua, itu merupakan satu niat. Jadi kalau dah terlupa, Ustaz saya ni terlupa nak baca niat, jangan pula minta Cik Ismail untuk patah balik. Pas dah jalan dah nak sampai apa Kaabah ni, Mak Cik Ismail boleh tak kita patah balik? Kita kata pada mereka, dah cukup kita buat ihram ini, itu juga satu niat. Yang terakhir, menyempurnakan semua rukun. Rukun umrah pula dia simple. Dia ada berapa? 5 sahaja. Nombor 1, sampai miqat kita pakai ihram. Kaum wanita ihramnya apa? Ada ihram tak? Pakaian ihram ada. Cukup dengan kita tutup aurat, dan kita pastikan tangan kita ni dan muka kita ni tak ditutup. Maknanya niqab ni, pakai niqab pun mesti dibuka. Kalau pakai mask, para ulama hari ini contemporary menyatakan pakai mask itu dibolehkan kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Tapi kalau pakai mask yang macam niqab tu dengan niat nak tutup muka, itu tak boleh. Dengan niat untuk menjaga kesihatan, itu
dibolehkan. Ya. Kaum lelaki ihram ni insya-Allah nanti ada demonstrasi lah untuk kita pakai ihram. Dah buat ihram, kita pergi pada Kaabah dan melakukan tawaf sampai pada Kaabah. Kemudian dia sa'i, kemudian dia tahallul. Ini semua insya-Allah kita bincangkan nanti. Tinggalkan benda-benda ni, dia boleh menjejaskan umrah kita. Wajib umrah berihram daripada miqat. Bila kewajipan ini dilanggar, ibadat umrah seseorang itu tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Ini tadi kita bincangkan sebelum ni, kan? Cuma ada orang ini dia kata, "Ustaz, boleh tak saya ihram daripada Madinah?" Contohnya, kan? Ataupun boleh tak saya ni ihram daripada Changi Airport contohnya, kan? Para ulama menyatakan hal ini dibolehkan, tetapi ianya tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana kita ni dalam zaman yang mana ramai orang buat umrah sama-sama dengan kita, dan kita ada masa yang terhad untuk kita buat umrah, maknanya 10 hari, 12 hari, 14 hari, 15 hari, maka berihram daripada Changi untuk ke Mekah, ya, itu dibolehkan. Berihram daripada Madinah ke Mekah itu pun dibolehkan. Tapi sebaiknya kalau kita berihram dekat miqat, kita ihram. Ya. Pernah Imam Malik radhiyallahu anhu, dia ini ditanya oleh seorang anak muridnya. Kata anak muridnya ini, "Wahai Imam Malik, aku ni nak berihram daripada Masjid Nabawi." Ya. Sebab aku rasa kalau lagi jauh aku buat ihram ni lagi baik, pahalanya lagi banyak. Ya. Imam Malik kata padanya, ya, kalau kau rasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ini tak cukup, itu dah jadi satu fitnah ke atas kamu. Maknanya kalau kita rasa yang Nabi buat ini tak cukup dan kita nak tambah, ya, ini boleh jadi satu fitnah dan satu kecelakaan ke atas kita. Maknanya kita menambah-nambah apa yang Nabi tak. Jelas? Ni Cik Ismail dia punya demonstrasi dia bila? Nanti ya? Sekarang ke nanti? Ihram ini dia bermula dengan permulaan keadaan bagi pekerjaan umrah. Makna ihram ini, tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi Allah SWT, makna ihram dia datang daripada perkataan haram, ya. Maknanya mengharamkan diri kita. Bukanlah haram tak boleh tu, tapi haram di sini membawa makna menjaga diri kita, kan? Itu makna ihram, menjaga diri kita dengan pakaian luaran kita dan dalaman kita serta perbuatan-perbuatan kita. Itu makna ihram. Itu sebab tanah Mekah dan tanah Madinah kita panggil sebagai tanah haram. Bukan haram tak boleh masuk, tapi haram membawa makna dia menjaga kita. Macam mana juga dosa ni, kan? Dosa ni Allah haramkan, Allah melarang dosa itu kerana Allah nak menjaga kita daripada akibat-akibat perbuatan tersebut. Jelas? Jadi makna haram dan ihram ini membawa makna menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tak berfaedah, ya. Jadi 3 perkara semasa ihram, dalam ihram ini, cara ataupun kaifiat ihram, miqat, perkara haram ketika kita melakukan ihram. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Jelas. Yang pertama sekali, niat masuk ibadat umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram, kan? Dengan mengucapkan niat ihram umrah, seorang itu telah mulai melaksanakan ibadat umrah tersebut. Selepas kita berihram, kita juga disunatkan untuk melakukan talbiyah. Talbiyah ni apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita kena hafal. Kat Singapura siapa dah hafal talbiyah kat sini? Atau dah hafal labbaik Allahumma labbaik ke?
Jadi sebaiknya kita hafal benda-benda yang kita patut ucapkan. Jadi semasa ihram sampai pada miqat, sampai pada Baitullahil Haram Mekah itu, Kaabah itu, kita dah boleh berhenti talbiyah. Ya. Talbiyah ini diingatkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, talbiyah ini mengingatkan kita kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua, talbiyah ini mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor tiga, talbiyah ini adalah sebagai satu jawapan bagi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku perkenan panggilanmu ya Allah. Ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Panggilanmu yang mana tak ada kesyirikan di dalam aku menyahut panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata lak. Ya Allah, sesungguhnya pujian-pujian dan nikmat-nikmat yang aku ada semuanya datang daripada Engkau. Itu makna talbiyah. Ya. Kerana apa? Kerana ibadat umrah dan haji kita pada akhirnya, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, adalah untuk kita ingatkan diri kita tentang peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ini. Ya. Kemudian dalam kisah Nabi Ibrahim AS pun kita diingatkan, ya, Nabi Ibrahim AS diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan beberapa hal yang tak masuk akal dalam pemikiran Nabi Ibrahim AS. Contohnya apa? Apa yang Nabi Ibrahim kena buat? Sembelih anaknya. Sebelum dia kena sembelih anaknya, dia kena tinggalkan isterinya. Ya. Tapi suami hari ini tinggalkan isteri bukan kerana menyambut seruan Allah, tapi dia nak duduk kedai kopi. Ya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim, Hajar tanya kepada Ibrahim, kau nak pergi mana ni? Ya. Nabi Ibrahim diam pada waktu itu, dan Hajar kata, adakah ini seruan Allah? Kalau ianya seruan Allah, kau pergilah. Ya. Kemudian Hajar pada waktu itu berseorangan menjaga anaknya, dan kemudian mencari air, mencari makanan, mencari satu suapan bagi anaknya, dan akhirnya jumpa air Zam-Zam selepas melakukan larian-larian yang kita panggil sebagai sa'i. Jadi ibadat umrah ini menguatkan tauhid kita dan mengingatkan kembali peranan kita dan watak kita sebagai hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala di bumi. Niat umrah apa? Labbaik Allahumma umratan. Ya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk ihram. Ya, ini niat ihram. Ya, labbaik Allahumma umratan. Tak sebut bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh, bahasa Jerman pun boleh. Bagi yang faham Jerman. Niat bersyarat, labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Ya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk umrah. Jika aku terhalang, maka aku keluar ihram di tempat engkau membuat aku terhalang. Terhalang ini maknanya ada halangan-halangan. Contohnya kita tak sampai, kan? Contohnya apa ni? Badan kita tak kuat, sakit contohnya. Ya. Jadi kita harapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa kita tanpa kita harus mencukupkan rukun dan syarat umrah. Maknanya sakit-sakit tak payah kita paksa diri kita untuk buat tawaf, untuk buat sa'i semata-mata untuk melepaskan ihram. Jelas? Jadi ini ihram bersyarat. Dan jadi sebaiknya kalau kita amalkan ni pun boleh. Ya. Tapi para ulama menyatakan tak payah ni pun boleh. Sebab apa? Sebab memang penyakit ataupun hal-hal yang boleh yang merupakan satu keuzuran Allah dah maafkan. Maknanya tak payah niat bersyarat pun tak apa, sebab itu memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni kita pakaian ihram lelaki merupakan dua kain putih yang bersih. Wajib ke tak wajib kain putih ni? Jadi para ulama menyatakan sunat warna putih. Macam kain kafan, sunat warna putih.
Tapi of course kita nak sunnah, kan? Tapi kalau kita pakai kain warna hitam ke, pakai kain warna merah, itu pun dia boleh. Tapi tak pernah lah kita nampak, kan? Masuk TV pula ni. Viral nanti. Pak Haji pakai kain warna pink, kain ihram warna pink. Jadi kalau tak ada kain putih, tak ada kain putih, boleh kita pakai kain warna lain. Tapi kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kain putih, kerana kain itu akan mengingatkan kita tentang kesucian hati kita, kesucian jiwa kita saat mana Allah melahirkan kita dalam muka bumi ini. Dan macam kain putih itulah kita harus kembalikan jiwa kita kepada Allah SWT. Itu lambang pakaian kain ihram warna putih itu, kan? Lambang yang mana kita harap agar Allah mengembalikan kita, meninggalkan kita seperti mana kain itu berwarna putih, kan? Saat di tawaf disunatkan memakai kain ihram dengan cara ittiba ataupun ittiba kita panggil, ya. Maknanya kita tunjukkan kita punya apa? Kita punya muscle sikit lah. Kalau muscle kecil besar tak apa, tak kisah. Jangan pula dekat Singapura ni tangkap ambil. Sebab apa? Dekat ihram nanti kita nak tunjuk muscle dia. Tapi para ulama menyatakan satu hal yang menarik tentang pakaian ihram bagi kaum lelaki ini, dia nak tunjukkan pada masa itu, ya, nak tunjukkan pada musuh-musuh Islam bahawasanya orang Islam ni orang yang gagah, ya. Tapi kalau kita punya badan hari ini dah parai sikit. Ya. Jadi, tapi ini bukan sebab yang utama lah, ya. Tapi antara hikmah pakaian ihram ini adalah untuk menunjukkan kegagahan kaum lelaki, ya. Jelas? Jadi tak payahlah nak angkat gym sebelum punya umrah. Tapi boleh kalau nak buat, kan? Tapi dia tak ada kewajipan. Ismail ni? Ada